calon-calon yang bakal menjadi pemerintah, khususnya untuk PRN Johor inilah, yang di mana diorang perlu membersihkan kembali politik di mana yang anak-anak muda sekarang pandang benda ni sudah kotor. Jadinya saya rasakan di mana pemilihan calon-calon untuk mengundi PRN kali ini sangat penting. Platform anak muda menyuarakan pandangan melalui saluran yang betul. Dari sudut saya, ni pada pandangan saya lah, saya lebih memilih kepada calon kerana calon ini diorang menggalas tanggungjawab. Jadinya bila mereka mempunyai tanggungjawab, mereka akan lebih orang kata melakukan tanggungjawab itu secara sempurna. Di mana parti juga memainkan peranan penting, merupakan tulang belakang kepada calon-calon tersebut. Bagi saya lebih memilih kepada parti. Sebab apa? Bila kita memilih kepada tokoh individu tu boleh membuat keputusan atas diri sendiri, lebih kepada kehendak ataupun konflik of interest. Jadi bila kita sokong ataupun saya pilih individu, saya akan gusar satu hari nanti dia akan berubah. Sebab kita tahu sifat manusia ini ia berubah-ubah mengikut keadaan. Tapi bila mana parti, saya kenapa cenderung memilih parti adalah disebabkan parti mempunyai satu gagasan ataupun perlembagaan. Setiap parti ada perlembagaan. Jadi bila saya memilih sesuatu parti itu, ia ada hala tuju dan visi. Pilih calon kerana calon yang baik akan menjadikan sebuah Malaysia yang lebih maju dan berdaya saing pada masa akan datang. Apa yang penting adalah kesejahteraan Malaysia dan juga ekonomi sebagai anak muda. Kesejahteraan dan juga pencapaian. First sekali adalah bertanggungjawab. Kedua adalah menyentuh hati budi masyarakat Turun Padang dan menyentuh hati budi anak muda, khususnya mahasiswa. Saya sebagai orang muda, saya lebih mahu ke arah kesejahteraan dan juga pencapaian. Bila maksud yang saya kata pencapaian tu, masyarakat muda ataupun saya sendiri, kami ni inginkan perjalanan hingga arah tua tu lebih apa yang kita kata merdeka. Jadi anak muda saya banyak benda yang kami akan memperkembangkan untuk ke arah dewasa. Kerajaan yang stabil, ekonomi yang mantap dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Jam baru pukul 8, YB kena lawat kawasan. Tapi di tengah jalan pengundi tahan minta bantuan. Disambut dengan kompak, ayam pun banyak. Saya rasa soal sentuhan dan keserasian antara pengundi muda dan juga sesebuah parti lebih complicated daripada satu isu saja, satu elemen saja. Yang penting sudah tentu ialah konteks kesegaran. Kesegaran itu akan datang dari segi calon-calon yang ditawarkan, dah tentu. Tetapi pada masa yang sama, perjuangan itu, isu yang dibawa, hujah yang dibawa dan juga manifesto yang diperjuangkan mestilah sesuai dengan apa yang generasi Undi 18 ni mahukan. Kerancakan turunnya parti-parti politik termasuk UMNO BN sebenarnya cerminan kepada betapa pentingnya semua parti politik melihat PRN Johor. Walaupun SOP belum betul-betul jelas, tetapi kita dah turun dengan agresif di peringkat awal lagi. Jadi itu cerminan pentingnya PRN Johor dan saya nampak semua parti mengiktiraf realiti ini. Banyak kempen kita pun memang menggunakan saluran digital. Produk-produk yang kita keluarkan, saluran-saluran yang kita gunakan, baik dalam konteks broadcast ataupun dalam konteks grup-grup kecil yang lebih banyak yang kita sampaikan mesej-mesej dan hujah-hujah itu akan menjadi strategi ataupun pendekatan umum kita lah dalam soal media digital dan media sosial ini.
Darah Muda dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra dan SET. Yang anda lihat ketika ini merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ia direka oleh Pereka Muda Muhammad Suja Hasbullah. Dan rekaan ini merupakan sebahagian daripada koleksi Arte Como yang mendapat anugerah Good Malaysia Design Award dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industry Sdn Bhd. Dan malam ini kita mengangkat berkenaan dengan kedudukan anak muda dalam PRN Johor yang tarikhnya sudah pun diumumkan, yang mana perlumbaan dan persaingan akan bermula pada 26 Februari nanti apabila pencalonan dibuka. Dan bila sebut tentang kemerdekaan, kebebasan suara antara pejuang-pejuang kemerdekaan negara, pastilah kalangan mereka yang berusia muda. Di antaranya adalah Samsyah Fakih, Ahmad Bustamam, Isa Haji Muhammad dan juga Syekh Tahir Jalaluddin, yang mana mereka tidak pernah berhenti mengangkat suara anak muda yang itu menjadi gelombang dan gema suara sehinggalah hari ini. Dan bersama dengan kami di Darah Muda dalam talian, dua orang tetamu yang akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan kedudukan anak muda dalam PRN Johor kali ini. Kita ada Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid, Naib Pemuda UMNO Johor, dan Tuan Ahmad Naufal Mahfuz, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Johor dan juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional Johor. Dan kita mulakan dengan soalan yang diajukan pertamanya oleh sebahagian daripada mereka yang berkongsi pandangan pada awal tadi. Soal politik yang dilihat tidak lagi bersih, kotor, tidak tanggungjawab, tidak ada amanah dalam kalangan ahli politik. Jawapan daripada kedua tetamu kita. Saya mulakan dulu dengan Tuan Farid. Bagaimana untuk memastikan bahawa perkara ini boleh dicapai? Silakan. Terima kasih kepada bernama sebab menjemput pemuda UMNO, dan saya rasa berbesar hati mewakili pemuda UMNO Johor. Soal parti ataupun politik bersih, ia idaman semua pihak. Bahkan selaku sayap pemuda UMNO, kami merasakan itulah antara intipati pilihan raya negeri yang kami bawakan. Bahawa satu kepimpinan yang telus dan baru mesti diketengahkan. Soal sama ada parti itu kotor ataupun tidak, sebenarnya tak boleh dipalikkan kepada mana-mana parti secara khusus. Sebab saya pun percaya mana-mana parti pun sudah ada pengalaman tentang kalaupun disebut sebagai kluster mahkamah. Jadi saya kira saya tidak perlu panjangkan soal ini kerana setiap parti sebahagian besarnya telah pun mempunyai rekod-rekod di mahkamah masing-masing. Apa yang pasti, tidak ada satu parti pun yang ingin menawarkan satu tawaran yang buruk kepada pengundi muda. Pastinya bagi pihak pemuda UMNO, kami sangat menawarkan satu integriti yang tinggi kepada calon-calon baru khasnya untuk PRN ini, dan pastinya kami akan menjadikan martabat demokrasi itu dan integriti menentang rasuah sebagai antara martabat utama kami. Ya, Tuan Naufal, silakan pastikan politik yang bertanggungjawab dan bebas untuk anak muda di Johor. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih bernama beri peluang kepada pemuda PAS khususnya di Johor ni untuk turut sama dalam siaran perbicaraan kita pada malam ini. Saya setuju dengan Tuan Farid. Memang saya kira tidak ada siapa pun yang berkendakkan pada suatu politik yang kotor. Dan inilah realiti anak muda hari ini juga, tahap kematangan yang kita perlu raikan. Ramai anak muda yang saya santuni di lapangan memberi respon yang sangat baik, menunjukkan memang pada awal ketika dulu sebutan dia lebih kepada jemu kepada politik, tidak percaya pada politik dan sebagainya, sebab kesan kepada mungkin kita kata orang-orang terdahulu yang bermain politik sehingga menjadikan politik itu dilihat kotor. Walhal sepatutnya politik inilah lapangan yang perlu dibersihkan. Maka peluang untuk anak muda hari ini menzahirkan kehendak mereka untuk melihat politik yang lebih bersih, lebih telus, lebih berintegriti dalam PRN ini sebagai langkah awal. Dan undi mereka sangat-sangat bermakna. Maka anak-anak muda ini perlu zahirkan dengan keluar mengundi dan pilih pada parti maupun calon yang membawa karisma, karakter yang bersih dan telus tu. Saya kira
rakyat perlu tahu. Ini peluang Baik. untuk saya sebut. Malam ini para Setakat penonton PAS sekalian masih agak tak menarik ada kerana sebarang nampaknya lawan. muafakat itu masih lagi kuat di antara kedua-dua tetamu kita. Kedua bersetuju bahawa perlu ada politik yang bersih dan bertanggungjawab, tetapi Tuan Naufal, persoalannya di manakah tanggungjawab apabila muafakat nasional yang mana piagamnya itu dimaterai pada tahun 2019, sebahagian daripada khalayak yang menganggap bahawa adalah satu tindakan berpaling tadah apabila pada PRM Melaka PAS memilih untuk bersama dengan bersatu. Di mana kesetiaan kepada muafakat nasional? Di manakah kesepaduan bersama dengan UMNO? Adakah itu tindakan yang bertanggungjawab, Tuan Naufal? Semua kena faham muafakat nasional ini suatu inspirasi yang lebih luas daripada sekadar duduk dalam lapangan politik. Seperti mana yang kita perlu tahu kalau kita cerita pasal PRM Melaka, mengapa ia berlaku sekali lagi di Johor. Kenapa ia perlu berlaku saat tidak ada sebarang perbincangan dengan kalau dikira sebagai rakan muafakat. Kalau masih dikira sebagai rakan duduk bersama, pastinya perkara yang nak dilakukan boleh duduk bincang bersama. Kadang-kadang pakai hello pun boleh selesai masalah. Kalau benda tu perlu dibincangkan, perlu diketengahkan bersama, kita angkat sebagai satu muafakat. Kita boleh bersetuju, tapi sayang perkara itu tak berlaku. Kita didudukkan di sebelah tepi dan melihat pada jemput masuk pilihan raya sebagai apa kita kata waktu itu persaingan persahabatan seolahnya begitu. So Tapi berlaku adil pada UMNO, Tuan Naufal. UMNO sudah pun menawarkan 4 kerusi. Mengapa ditolak mentah-mentah? Bukankah itu juga satu tanda persahabatan dan saya tak kesepaduan? pasti dari mana. Saya tak pasti dari mana dakwaan menawarkan kepada PAS 4 kursi. Kalau yang disebutkan di Johor memang tidak ada sebarang perbincangan. Setakat yang saya tahu dan saya terlibat dalam mesyuarat muafakat nasional di negeri Johor. Muafakat nasional negeri Johor, saya salah seorang daripada ahli mesyuaratnya. Berlangsung lebih kurang 3 kali sepanjang kami bersama dalam pembangkang maupun dalam kerajaan pada ketika itu. Tidak ada agenda pun yang membincangkan soal kerusi. Tidak ada, bukan nak kata perbincangan, agenda pun tak masuk soal pengagihan kursi. So saya tak tahu kat mana datang tawaran 4 kursi itu. Saya kira itu suatu yang tidak tepat. Dan Tuan Farid, jangan terlalu selesa kerana dalam PRN Johor ini konteks politiknya PAS juga terkesan kerana tindakan seperti mana disebut Tuan Naufal tadi, tidak ada perbincangan dengan PAS. Di manakah kebertanggungjawaban dalam politik sekiranya tidak ada langsung muafakat dalam bentuk syuranya, mesyuaratnya, berdiskusi dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Dan khususnya apabila dikeluarkan kenyataan oleh Datuk Hasni Mohamad bahawa UMNO akan bergerak solo meninggalkan PAS, tidakkah itu juga satu tindakan yang tidak bertanggungjawab? Betul moderator, saya rasa jawapan Tuan Naufal tadi di awal soalan tadi dah pun menunjukkan kenapa situasi ini berlaku. Bila mana kami dalam UMNO setia di bawah muafakat nasional, tapi kami sebaliknya dikejutkan dengan perlawanan persahabatan di Melaka. Jadi apakah agaknya perasaan kami yang ditinggalkan kesorangan ketika itu. Jadi saya percaya PAS sebuah parti yang sangat berpengalaman. Jadi tak ada komen panjang yang boleh saya buat untuk menambahkan keadaan ini. Yang saya boleh ketengahkan adalah itu adalah pilihan PAS yang saya percaya UMNO pun dan juga BN sangat hormati. Tapi kena hormati jugalah pandangan dan juga pertimbangan Barisan Nasional di dalam kategori PRN Johor. Saya rasa semua pun faham bahawa Saudara Naufal pun mesti ingat di Johor kerajaan yang ditadbir oleh Datuk Hasni telah pun hilang majoritinya. Majoriti asas simple majoriti dalam Johor adalah 29 kursi dan apabila meninggalnya seorang Adun Kempas, kita tinggal 28 dan 28 sudah tidak ada simple majoriti dan bahkan kerajaan itu sebenarnya sudah tidak boleh wujud. Jadi adalah tanggungjawab yang besar diambil oleh Datuk Hasni untuk berjumpa dengan Tuanku Sultan dan memohon perkenan dan akhirnya Tuanku Sultan memberi perkenan. Jadi ini adalah satu keadaan, dia bukan soal tolak tepi kawan, tapi bila sudah dia bukan soal bila masanya, tapi masanya telah tiba. Sebab kerajaan yang dipangku, yang dinaungi oleh Datuk Hasni ketika itu, yang mana PAS juga sebahagiannya, sudah tidak ada kerajaan. Sebab hilangnya simple majority. Jadi ini bukan kisah kita ketepikan kawan, tapi soal masanya telah pun tiba. Itu respon saya. Tuan Naufal, ada sebarang respon balas terhadap kenyataan itu? Yalah, sekalipun masanya telah tiba, boleh hello kawan sebelah ni. Apa khabar? Macam mana kerajaan kita dah
tak ada, boleh dimaklumkan dan sebagainya. Sedangkan suatu hello pun tak sampai ke peringkat kami, tak apalah. Kita gentleman, apa yang Tuan tuanku Moderator, persetujukan, kita pun setuju. kalau Tak ada sebut masalah. gentleman, soal gentleman ni kita boleh panjangkan sikit ke belakang ketika Parti Perikatan Nasional itu sendiri didaftarkan. Tak ada pun hello kepada kita. Tak ada pun hello kepada kepimpinan pusat. Tapi saya kira ketika semua mesyuarat itu maklum, berlaku. Perikatan Nasional pun Jadi menjemput maksudnya, bersama. Jadi maksudnya itu pun telah menunjukkan itu, sebab tadi saya tak nak komen banyak soal ini. Saya merujuk kepada soal kematangan politik parti-parti, dan bila satu pihak telah membuat dengan corak dan keadaannya, janganlah pula ditemplak pihak lain yang mungkin ada kaedah dan juga strateginya. Berlapang Baik, kita dada beralih dan kepada kita isu yang tak. seterusnya. Bukan sahaja soal kedudukan parti dalam pilihan raya kali ini, tapi juga soal orang muda itu sendiri. Kita fokus ke arah itu. Apakah suara orang-orang muda sebenarnya dalam parti masing-masing, dalam konteks parti masing-masing? Bukan cerita tentang komen parti lawan. Adakah dalam kalangan PAS mempunyai platform yang cukup untuk mendengar suara anak muda diangkat ke peringkat lebih tinggi dalam pembuatan keputusan, khususnya apabila berita kebelakangan ini berkenaan dengan pemecatan Dato' Dr. Khairuddin dan juga kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh parti? Adakah itu menggambarkan kedudukan pemuda PAS? Tuan Naufal. Alhamdulillah, pemuda PAS sentiasa diberi perhatian oleh Tuan Guru Presiden sendiri dan juga seluruh pimpinan di peringkat pusat, yang mana suara-suara anak muda sentiasa diketengahkan dan diraihkan. Termasuklah kalau nak cerita soal PRN ini sendiri, bagaimana kita cuba ketengahkan calon, juga manifesto yang kita ketengahkan daripada pandangan anak muda telah dinilai dan dipertimbangkan di peringkat pimpinan kita, dan insyaAllah kita akan menawarkan yang terbaik untuk PRN Johor ini dengan semangat dan inspirasi daripada anak muda sendirilah, terutama Baik, di peringkat Tuan Johor. Farid juga bagaimana? Kalau suara anak muda dalam kalangan kepimpinan UMNO di Johor, adakah diangkat dengan sebaiknya, khususnya dalam soal pembuatan keputusan-keputusan dasar, soal pembubaran DUN, soal pencalonan, adakah itu juga diberikan perhatian di peringkat UMNO Johor? Ya, sebab tu saya katakan tadi, soal pembubaran DUN Johor hari itu telah pun diambil kira oleh peringkat Datuk Menteri Besar, dan ini juga dalam sudut pandang BN yang sama. Sebab kalau nak kira ketakutan kepada pengundi baru, sepatutnya kami pun BN tidak perlu mohon kepada tuanku untuk bubar. Elok kita panjangkan tempoh kita berkuasa, sebabnya kita masih lagi dalam tempoh kuasa, tapi sebab BN merasakan sudah sampai masanya untuk bubar dan tuanku memperkenankan, jadi kita bersedia untuk PRN. Soal Barisan Nasional menyediakan satu kelompok calon-calon baru, ya, Datuk Presiden juga mengesahkan bahawa akan ada penampilan-penampilan dalam kategori yang khusus untuk calon-calon baru diketengahkan. Tapi saya suka nak mempertegaskan adalah satu kriteria penting yang Datuk Presiden Barisan Nasional sebutkan ialah wali, winnable, acceptable and likable punya calon. Bermaksud tidak semestinya calon-calon itu adalah calon-calon yang lama semata-mata. Calon baru juga akan diketengahkan asalkan dia ada satu kriteria bahawa dia boleh menang, dia diterima dan juga disukai. Dan wali ini insya-Allah akan memberikan kelebihan kepada calon-calon Barisan Nasional untuk menghadapi PRN yang akan datang. Baik, selesai soal politik kepartian dalam konteks PRN Johor, kita beralih kepada persoalan lebih besar, soal demokrasi dan tanggungjawab tuan-tuan berdua kali ini lebih berat kerana 750,000 pengundi baru yang berusia 21 tahun ke bawah akan menjadi pengundi pertama kali dalam PRN kali ini. Apakah impak yang saudara lihat dalam hal ini? Bagaimana PAS melihat penambahan pengundi baru ini dan bagaimana UMNO melihat penambahan pengundi ini? Silakan dulu, saya ajukan kepada Tuan Farid, silakan. Kami tak risau sebenarnya tentang pengundi baru, sebab kita pun tahu daripada 750,000 pengundi baru, hanya 175,000 saja pengundi bawah 21 tahun dan ke-18. Bermaksud, Tuan Moderator, yang perlu kita risaukan sebenarnya bukan soal pengundi baru, sebab kami yakin mereka masih muda, bahkan mereka gairah untuk membuat pangkahan kepada undi pertama mereka, dan sudah pasti media massa yang membekalkan maklumat paling penting untuk mereka faham politik sedia ada. Jadi saya tak risau tentang kegairahan pengundi 18 tahun dan hingga 21 untuk mengundi, dan saya jangkakan mereka akan keluar mengundi dengan ramai. Yang saya khawatirkan adalah 750,000 pengundi baru itu sebahagian besarnya adalah pengundi yang macam kita ni, yang sudah umur 21 tahun ke atas, termasuk 30 tahun, 60 tahun mungkin, yang tak mendaftar
sebelum ini, tapi hari ini mereka seolah-olah, kalau saya boleh gunakan quote unquote, terpaksa mengundi. Mereka ini yang saya kira semua parti perlu gusarkan, sebab mereka ni orang-orang lama, orang yang sudah berumur, bahkan tahu garam dan juga asam politik, tapi mereka tidak mengundi sebelum-sebelum ini dan tak mendaftar pun. Dan pengundi-pengundi yang kelompoknya ramai ini sepatutnya yang parti politik lebih bimbangkan. Saya tak risau soal pengundi muda sebab kita menghormati kematangan dan mereka lebih cepat mencari maklumat berbanding kelompok yang lebih dewasa, sebab kelompok yang lebih dewasa inilah kumpulan yang sebelum ini tak mau mengundi, tak mendaftar, tapi kali ini mereka quote unquote perlu mengundi dan kita perlu Baik, Tuan bimbang. Afal, apakah silakan pilihan dengan mereka. pandangannya berkenaan dengan pengundi baru ini. Betul, sebenarnya 175,000 plus ni daripada 750,000 tu yang anak muda 18 tahun sehingga 20 tahun yang sebenarnya kita yakin dan percaya mereka sedang gairah sebab diberi peluang untuk mengundi pada seusia awal ini, yang mana ialah orang muda selalu sebut ia telah lama pun dari beberapa negara lain yang telah memberi izin pada usia ini, dan rakyat kita, adik-adik kita ni yang 18 tahun ni sedang gairah dan seronok untuk keluar mengundi kali pertama. Persentage yang lebih besar daripada mereka yang selama ni tak nak mengundi, orang yang tak nak pergi mendaftar pun. Dan kali ini mereka perlu keluar mengundi, diberi peluang untuk keluar mengundi tanpa perlu mendaftar dan sebagainya. Mereka telah lama di lapangan. Mereka yang punya sentimen yang berat. Maksudnya kalau dia kata jemu tu, dia dah tahu dah kenapa dia jemu. Kalau dia kata politik itu kotor, dia pegang kenapa dia kata politik itu kotor. Poinnya yang penting adalah dalam demokrasi yang ada hari ini, penerangan yang tepat perlu sampai kepada pengundi-pengundi dan seluruh rakyat lah. Kena Dan faham, saya nak bawa kepada poin dan tersebut, inilah soal kematangan yang kita penerangan, harapkan. soal pendidikan politik yang perlu diberikan penekanan sehinggalah pada hari pencalonan, khususnya untuk pengundi-pengundi baru ini. Adakah malam ini tuan-tuan berdua boleh memberikan komitmen bahawa akan membuka ruang dan kempen pendidikan politik tanpa seperti mana disebut oleh Tuan Farid yang saya petik daripada laporan pada 24 Januari yang lalu, bukan masanya untuk membunuh karakter mana-mana parti. Adakah boleh dibuat komitmen malam ini pendidikan lebih utama berbanding politik kepartian sehinggalah waktu persaingan bermula pada hari pencalonan nanti? Silakan Tuan Farid. Betul, sebab tu saya sokong sangat pihak rakyat ini dibuat sebab kita nak mengembalikan kestabilan. Soal parti mana yang berjaya menguasai kerajaan terpulang kepada sejauh mana mereka menawarkan manifesto-manifesto tawaran mereka kepada rakyat. Jadi sebab itu saya katakan tadi, cara mendidik rakyat soal politik dan juga demokrasi adalah menunjukkan kematangan dalam politik itu sendiri dan tawaran-tawarannya mesti nampak munasabah. Malangnya yang saya boleh kongsikan sikit, saya pun terpanggil tentang Pakatan Harapan, kalau kita boleh kongsikan, mereka sendiri sudah tidak berani menggunakan perkataan manifesto. Mungkin takut dengan sejarah silam mereka tak dapat menunaikan manifesto mereka. Jadi ini juga dilihat oleh pengundi dan saya sangat percaya pengundi-pengundi akan melihat kepada track record ini. Semua parti telah ada rekod mentadbir Johor. Dengan BN paling lama 22 bulan, dengan PH, kemudian PN dan kemudian BN. Dan rakyat Johor kembalilah yang akan membuat penelitian siapakah yang paling berhak kembali merajui kerajaan ini. Dan kalau tanya saya, kembalilah kepada Barisan Nasional sebab kami ada track record yang sangat baik. Saya kongsikan sedikit Dan Tuan Farid, perkongsian itu kita kena buat dalam Darah Muda Edisi Harapan kerana kita nak beri ruang juga pada Tuan Aufal untuk menyatakan komitmen yang sama untuk memastikan pendidikan politik ini berjalan untuk PRN Johor. Silakan. Ya, kami sangat komited untuk menyampaikan pendidikan politik agar rakyat semua, terutama anak-anak adik-adik muda kita ni lebih matang dalam berpolitik ataupun untuk keluar mengundi itu sendiri faham apa itu politik. Dalam erti kata lain, seperti mana PAS, kita mendatangkan budaya politik matang dan sejahtera yang di dalamnya ada 7 perkara. Boleh follow page Pemuda PAS Johor, ada diterangkan. Yang penting kat situ kita banyak mengenengahkan solusi, kita mendatangkan penyelesaian secara Islam, kita menolak politiking yang melampau, kita mendatangkan perbincangan diplomasi dan sebagainya. Itu pendekatan politik yang wajar dikongsi. Dan untuk PRN Johor ni khususnya, saya nak seru kepada seluruh parti politik yang terlibat, kita kena mulakan untuk tidak menyerang lawan sebagai lawan, sebagai musuh yang boleh mengguris dan sebagainya, tapi datangkan semangat fastabiqul khairat, sama-sama menawarkan untuk berkebajikan.
kita Baik, sama-sama nak buat fastabiqul baik. khairat Tadi untuk memastikan bahawa PRN kali ini menyubur demokrasi yang sihat. Terima kasih kita ucapkan kepada dua tamu kita, Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid, Naib Pemuda UMNO Johor, dan juga Tuan Ahmad Naufal Mahfuz yang merupakan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Johor dan juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional Johor. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita akan berkampung. Saya akan berkampung di Johor. Kita akan sembang lebih panjang di sana nanti. Tapi apapun bagi para penonton darah muda, kita mengharapkan sebuah mesej malam ini jelas. Pendidikan demokrasi, memastikan demokrasi itu subur dengan integriti, kebertanggungjawaban dan kebebasan untuk bersuara bagi anak muda khususnya. Sekian daripada saya, Ivan Faruqi. Sampai jumpa lagi.